Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajala aw ijhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره أو مختص بالظاهر وهو رب ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. Qala syarih rahimahullah lamman qadal kalam ala dzikril marfu'at wal mansubat syara'tu fi dzikril majrurat wa qassamtul majrurati ila qismain majrurin bil harfi wa majrurin bil idhafah wa bada'tu bil majruri bil harfi li'annahu al aslu. Kata syarih rahimahullah, tak kala selesai perbicaraan kalam ataupun pembicaraan marfu'at dan juga mansubat, mula aku pada menyebutkan pembicaraan majrurat. Jadi dimulakan dengan marfu'at, kemudian mansubat, kemudian diikuti dengan majrurat. Gitulah susunan dalam kita mengaji sebelum ni. Ajrumiyah pun macam tu juga. Dimulakan dengan marfu'at dulu. Al-marfu'atu sab'atun, lepas tu mansubat 15, kemudian makhfudat akhir sekali. Baik. Kemudian kata syarih wa qassamtul majrurat ila qismain majrurin bil harfi wa majrurin bil idhafah. Kemudian ada kata aku bahagikan majrurat itu kepada dua bahagian. Majrur bil idhafah dan majrur bil harfi dan majrur bil idhafah. Jadi al majrurat ada dua. Al majrurat ada dua. Majrur bil harfi dan majrur disebut bil idhafah. Memang ada khilaf lah. Adakah amil pada mudhaf ilaih itu idhafah ataupun mudhaf? Yang seingat ana yang asahnya mudhaf. Sebab kalau amil dia idhafah, amil dia amil maknawi. Faham? Majrur bil mudhaf. Jadi dia bagikan al-majrurat kepada dua. Itu isim-isim yang dijarkan terbagi kepada dua. Ada yang dijarkan disebabkan huruf dan ada yang dijarkan disebabkan mudhaf. Dan yang dijarkan disebabkan huruf dan huruf-huruf yang menjarkan ataupun dikenali dengan huruful jar ada 20. Ada 20. Disebut 20. Ini sebenarnya 21. Disebut situ min, ila, an, ala, wa yamin, wa ila, wa an, wa ala, fi, rubba, apa lagi? Al-kaf, al-lam, al-ba lil qasam wa ghairihi, atau wawul qasam, ta'ul qasam, apa lagi? 11, 12, mud, 13, munzu. Apa lagi dalam tu? Kaf dah?
Rubah dah kan? Ni dah rubah. Dalam tu sebut hatta. Hatta 14 hatta 14 kan? Min ila an ala fi walam wal ba. Min 1 ila 2 an 3 ala 4 fi 5 lam 6 ba 7 rubah 8 mun 9 10 11 12 13 14. 14 yang disebut dalam tu 14 15 16 17 18 19 20 21. Lepas tu ada khala hasya. Kemudian la'alla laula mata. Satu lagi kai 21. Kalau kita kira ba ni dua asing, baul qasam dan satu lagi ba bukan baul qasam, maka akan jadi 22. Jadi kira satu. Semuanya ada 21. Tapi kata Syekh Al-Alusi, dia kata ada nuskhah sebut 21. Dia sebut apa dalam tu? Ishrun tu. Dalam syarah tak silap. Ha? Was-sawabu kama fi ba'din nusakh. Ha? Ahadun wa ishrun. Jadi dalam setengah nuskhah, wallahu alam nuskhah mana? Sebab nuskhah yang ada pada ana ni 20. Yang pada antum pun 20 juga kan. Dia kata ada nuskhah 21. Ada nuskhah sebut 21. Dan itulah yang betul yang dia cakap. Sebab kalau kita kira semuanya memang dapat 20. Memang dapat 21. Cuma yang ni dia isqatkan. Dia gugurkan. Faham tak? Ada khala hasyah digugurkan sebab dia dah sebut dah tadi dalam bab istisna. Dan la'alla laula mata kai ni pun digugurkan sebab syazah. Faham? Hanya digunakan sebahagian, terkata sebahagian qabilah. Ni faham? Ni majrur bil harf. Jadi ni huruf jar. Ada 21. Masyhur duk sebut 20. Baik. Dan antara yang penting kita perlu tahu, huruf jar ni terbahagi kepada 3. Harfu jar ni tambahan terbahagi kepada 3. Huruf jar asli, huruf jar zaid, dan huruf jar syabih bizaid. Ada huruf jar asli, ada huruf jar zaid, ada huruf jar syabih bizaid. Apa beza dia? Huruf jar asli dia ada lahu ma'nan, lepas tu lahu muta'allaq, dan juga lahu majrur. Ni huruf jar asli. Ya, kalau huruf jar tu huruf jar asli, kita kata huruf jar ni huruf jar asli, mesti dia ada makna. Dia mesti ada makna dia. Dan dia ada muta'allaq dia, tempat berpaut dia. Dan dia ada isim yang dijarkan. Adapun huruf jar zaid hanya ada satu. Lahu majrur. Muta'allaq tidak ada dan juga tidak ada makna. Faedah didatangkan dia apa ni adalah takkid. Tertakkidkan kalam. Syabih bi zaid lahu ma'nan lahu majrur. Dia tidak ada muta'allaq. Contohnya rubah. Rubba sadiqin kadzub. Bukan dia.
Seterubah. Silap lah. Rubah dia bagi faedah taklil kan. Rubba rajulin karimin lakituhu. Rubba rajulin karimin laqituhu. Jadi dia ada makna dia taklil dan dia ada majrur, tapi dia tidak ada muta'allaq, tempat berpaut dia. Yang ni hanya ada majrur. Contohnya ma lahu kan dia ma lahu bihi min ilmin. Ayat tadi kan, ma lahu bihi min ilmin. Ilmin majrur disebabkan min zaidah. Adakah min zaidah ni ada muta'allaq, berpaut dengan sesuatu? Tak ada. Ada makna tak? Tak ada makna juga. Faham? Zaidah ataupun disebut silah. Faedah didatangkan dia nak takkid. Hal tara lahum, hal apa dia ayat tu? Jadi farji'il basara hal tara lahu min futur. Hal tara lahu min futur. Hal tara lahu min futur. Kalau tak ada min ni boleh tak selain Quran? Boleh. Hal tara lahu futuran. Hal tara tak ada lahu. Hal tara futuran. Boleh kalau selain pada Quran. Di sini ada min. Hal tara tak ada lahu. Hal tara min futur. Ataupun ma tara min khalqir rahmani min tafawut. Kalau tak ada min selain pada Quran, boleh juga. Hal tara min khalqir rahmani tafawutan. Faham? Jadi min di situ dia hanya ada majrur saja. Ada isim yang dijarkan selepas dia. Min futurin, min tafawutin. Tapi dia tidak ada makna dan juga tidak ada muta'allaq. Adapun asli dia ada muta'allaq, dia ada makna dan juga ada majrur. Katabtu bil qalam. Bil qalam, satu dia ada majrur, qalam. Kemudian bil qalam muta'allaq dengan katabtu. Ini katabtu bi isti'anati al qalam. Kemudian dia ada makna ba ni dengan makna isti'anah. Katabtu bil qalam. Dia faham? Marartu bi Zaid. Faham? Zahabtu bihi. Jadi bihi ataupun zahabtu bi Zaid, maknanya aku bawa Zaid pergi. Jadi bi Zaid dia ada majrur, kemudian dia ada makna ba tu bagi makna ta'diyah, lepas tu dia ada muta'allaq dengan apa ni zahabtu. Jadi huruf jar terbagi kepada 3. Asli, zaid, syabih bi zaid. Kalau sebut huruf jar asli mesti ada 3 tu. Jadi nak carilah mana muta'allaq dia. Lepas tu apa makna dia? Min tu min ibtida' ke, min ibtidaiyah ke, ataupun min litab'id ke, ataupun min sababiyah ke, ataupun min lil bayan ke. Kita tengok makna huruf jar tersebut. Kalau zaid hanya ada majrur sahaja, dan kalau syabih bi zaid ada makna dan juga majrur. Baik. Habis. Dan tiap-tiap satu ni ada makna dia lah. Ada makna dia. Dia tak masuk yang tu. Cuma dalam ni, dalam syarah Wawasan Sayyidina Ahmad, Syekh Ibn Hisham sebut
dia taksimkan bi'tibaril huruf. Dia kata ada huruf jar yang 2 huruf, macam min, an, fi. Ada yang 1 huruf macam kaf, lam. Lepas tu al-ba, al-waw, at-ta. Dan ada yang 2 huruf macam min, an, fi. Apa lagi? Kai, mud. Ada yang 3 huruf, mundu, ila, ala, ruba, mata. Yang ni 2, laula 2 tadi. Lepas tu la, la'alla, hasya 3, khala, ada, hasya. Yang ni dia tak kira. Kalau ikutkan la'alla sini 4 lah. Kalau dalam tu dia sebut lagi hatta 4. Dia seorang yang 4. Hatta saja 4. Sebab yang ni dia tak sebut. Faham? Yang ni dia gugurkan. Kalau tak masuk sekali lah la'alla. Dia faham? Kemudian dia bahagikan pula, ada di antara huruf-huruf jar ni yang masuk atas isim zahir dan juga isim dhamir. Ni yang disebut dalam matan tu. Babun yukhfadu lismu imma biharfin mushtarak. Dikhafatkan isim sama ada dengan huruf mushtarak. Apa maksud huruf mushtarak? Maksudnya huruf yang masuk ke atas isim zahir dan juga masuk ke atas isim dhamir. Seperti apa? Min, minhu, minal bait. Contohnya minhu, minal bait. Ila, ilaihi, ilal bait. An, anhu. Betul apa dia? Anil madrasah. Apa ni? Ba'in anil madrasah. Contoh. Alaihi. Betul ala, ala satah. Fihi, fil bait. Apa lagi? Lam, lahu, li Zaid. Al-ba' pun sama juga. Bihi, billahi, la ajtahidanna, ataupun bihi la ajtahidanna, ataupun billahi la ajtahidanna. Lepas tu waw, waw tak? Waw hanya apa ni? Wallahi. Hanya isim zahir saja. Apa lagi? Tak, isim zahir juga. Mud, isim zahir saja. Munzu pun sama. Hatta pun sama juga, isim zahir sahaja. Jadi wahwa min mushtarak, wahwa min ila, an, ala, wa fi, wal lam, wal ba' lil qasam wa ghairihi. Semua tu masuk ke atas isim zahir dan masuk atas isim dhamir. Au mukhtassin, yani imma biharfin mushtarak au biharfin mukhtassin bizahir. Ataupun dikhafatkan dengan huruf yang khusus dengan isim zahir. Seperti wahwa ruba. Apa dia huruf yang mukhtas dengan isim zahir? Ruba. Ruba hanya masuk selepas dia isim zahir sahaja, tidak isim dhamir. Mud dan juga munzu. Dan isim selepas dia mestilah ma yadullu ala az-zaman. Wal kaf sama juga. Kal jabal, huwa kal jabal. Huwa kal apa? Mana ada kahu? Ada, mana ada kaya? Tak ada. Wa hatta selepas dia isim zahir. Wa wawul qasam selepas dia isim zahir. Wa ta'uhu, wa ta'ul qasam pun sama juga. Kata syarih, walam man qada al-kalam ala zikril marfu'at wal mansubat syara'tu fi zikril majrurat wa qasamtu al-majrurat ila qismain, majrur bil harfi wa majrur bil idhafah. Bil idhafah kita tinggal dulu. Wa bada'tu bil majrur bil harfi, dan aku mulakan dengan majrur bil harfi. Dengan isim yang majrur dengan huruf kerana dia adalah asal. Itu adalah asal. Yang banyak sekali majrur dengan huruf daripada majrur dengan idhafah.
ataupun dengan mudhaf. Wal huruful jarrah 20 harfan. Dan huruf-huruf yang huruf jar tu 20 huruf. Asqattu minha sab'atan. Aku gugurkan 7. Wahya khala wa ada wa hasya wa la'alla wa mata wa kai wa laula. Wa inna ma asqattu minha thalathatal awal. Hanya saja aku gugurkan daripada 20 tu 3 yang pertama iaitu khala, ada dan hasya, li'anni zakartuha fil istisna. Sebab aku dah sebut dah pada bab istisna. 3 ni. Kan 3-3 ni dia menkhafatkan dan juga dia menasabkan. Kalau khafat, kalau kita jadikan dia huruf, dia menasabkan mustasna kalau kita iktibarkan dia sebagai fa'il. Fastaghnaitu bizalika an i'adatiha. Maka terkayalah aku, maknanya tak berhajatlah aku dengan sebab aku dah sebut tadi itu daripada mengulangkannya. Wa inna ma asqatul arba'atal baqiyah li syuzuziha. Dan hanya aku gugurkan 4 yang berbaki iaitu la'alla, mata, kai dan laula kerana syuzuznya keempat-empat tersebut. Wa dzalika kaunuha syadzatan tu ataupun kaunu syuzuziha tu li'anna la'alla la yajru biha illa uqail. Kerana la'alla tidak menjarkan dengan la'alla kecuali uqail. Jadi Bani Uqail ni depa ni lah percakapan depa guna la'alla tu sebagai huruf jar. Faham? Huruf jar syabih huruf jar syabih bizaid. Qala sya'iruhum la'allallahi faddalakum alaina bi syai'in anna ummukum syarimu. Syahid kita dekat la'allallahi. Kalau tengok i'rab kat bawah tu dia kata la'alla harfu tarajin. Makna dia sama. Faham tak? Makna dia sama, makna taraji. La'alla harfu tarajin wa jarrin syabihin bizaid. Allah tu mubtada, lafzul jalalah mubtada marfu' bi dhammatin muqaddarah ala akhirih mana min zuhuriya ishtighalul mahal bi harakati harfi jarri syabih bizaid. Faham? Jadi Allah lafzul jalalah mubtada, faddalakum khabar. Dia faham tu? Ya. Syekh kata la'alla tu lah nak bagi tahu, kata la'alla tu di sisi uqail ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harfu jarrin, dia harfu tarajin, dia bagi makna taraji, harfu tarajin wa jarrin syabihun bizaid. Maknanya tidak ada muta'allaq, hanya ada makna dia taraji dan juga ada majrur selepas dia. Wa mata la yajru biha illa huzail. Mata tidak menjarkan dengan mata ni kecuali Huzail. Qala sya'iruhum, berkata sya'iruhum daripada Bani Huzail ni. Wa sallallahu Muhammad. Qala sya'iruhum yasifus sahab. Berkata syair penyair mereka menyifatkan sahab, menyifatkan awan. Syaribna bima'il bahri summa taraffa'at mata lujajin. Mata lujajin. Mata dengan mana min lujajin. Khudrin lahunna naiju. Mata lujajin ini dengan mana min lujajin. Jadi mata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana dia? Bawah tu mata harfu jarrin bermakna min. Jadi dia ada makna, jadi ada majrur dia, makna dia min lujajin, dan juga dia ada majrur dan dia tidak ada muta'allaq. Kan ada muta'allaq. Ni tak sebut pun. Mata ni syabih ke?
Mata dengan mana min. Anda tak pasti dia sama ada dia syabih bil zaid ataupun tidak. Dalam i'rab lainnya sebut harfu jarrin bermakna min. Baik. Ada sebut dalam tu. Tak. Ada siapa jumpa abang nah. Wa kai la yujarru biha illa ma istifhamiyah. Kai tidak dijarkan dengan dia kecuali ma istifhamiyah. Yang majrur dia ma istifhamiyah. Faham? Majrur bagi kai ni ma istifhamiyah. Tu je. Wa zalika fi qaulihim fi su'al an illati syai'. Dan demikian itu pada kata mereka pada bertanyakan tentang ilah sesuatu, sebab sesuatu. Kaimah. Kaimah dengan makna bimakna limah. Kaimah dengan makna limah. Hatu hasak. Kan? Dengan makna limah. Allah SWT. Jadi kai itu dengan makna lam. Kai dengan makna lam. Dan yang dijarkan dengan kai ni hanya ma saja, ma istifhamiyah. Kaimah. Lepas tu dia kata syuzuz. Walaula la yujarru biha illa ad-dhamiru fi qaulihim laulaya wa laulaka wa laulahu wa huwa nadir. Dan laula pula tidak dijarkan dengannya kecuali dhamir. Pada kata mereka laulaya, laulaka, laulahu. Pada kata orang Arab laulaya, laulaka, laulahu. Wa huwa nadir. Jadi nadir sangat. Apa ni cakap macam ni. Laulaya, laulaka. Sebab orang Arab bila dia nak cakap biasanya laula ana. Faham tak? Laula anta la safartu contohnya. Dia guna dhamir munfasil. Bukannya guna dhamir muttasil. Laula ya laulaka. Jadi ini nadir. Jadi sebab tu dia gugurkan yang ni empat ni li syuzuziha. Kerana syadnya keempat-empat ni. Qala syairu aw ma'at bi ainaiha min al-haudaji laulaka fi dhal ami lam ahjuji. Aw ma'at bi ainaiha. Aw ma'at dengan mana? Aw mat. Biasanya aw ma'at dengan mana asyarat. Perempuan ni asyarat bi ainaiha min al-haudaji. Haudaj tahu kan? Dalam bab haji kita ngaji haudaj. Iaitu sekeduk yang letak belakang ba'ir tu. Jadi orang perempuan duduk dalam tu. Kalau ada gambar lama tu, gambar apa ni unta, belakang tu ada. Kat belakang unta tu ada macam ghurfah, macam bilik. Jadi apa ni wasada Sayyidina Muhammad, orang perempuan duduk dalam tu. Jadi dia daripada dalam tu dia isyarat dengan mata dia. Dia isyarat mata dia tak tahulah. Tapi isyarat mata tu kata apa? Laulaka fi dzal ami lam ahjuji. Kalau bukan kerana kamu buat haji pada tahun ni, aku tak buat haji. Itu dia cakap. Itu isyarat mata dia. Sebab tu makna dia kata yaqulu asyarat hadhil fatah ilayya. Penyair ni kata perempuan ni, wanita ni mengisyaratkan kepada dia dengan kedua mata dia. Min dakhili markabiha makhafatan minar ruqaba. Dia buat isyarat dengan mata dia daripada dalam tempat tunggangan dia tu kerana takut ruqaba, raqib. Ada orang yang memerhati jaga. Pengawas. Orang yang duk awas, mereka duk jaga depa ni. Wa haddatsatni hadhihi al-isyarah, dan haddatsatni telah bercakap kepada aku oleh oleh isyarat ni annaha lam takhruj lil haji illa raghbatan fi liqa'i. Dia tak keluar kepada perempuan ni. Dia isyarat tu bagi tahu apa? Dia bagi tahu bahasanya perempuan tu dia tidak
keluar mengerjakan haji kecuali kerana ingin berjumpa dengan aku. Walau kuntu lam akhruj lama kharajat ya. Lau kuntu lam akhruj lama kharajat ya. Kenapa Allah tak tahulah isyarat macam mana kan. Macam mana dia boleh faham dengan isyarat mata tu. Kalau tangan kan kita boleh buat masuk, keluar. Apa ni good, bye. Sekarang ni ada love pula kan. Jadi ni ada isyarat mata. Isyarat mata kata dia tak keluar kalau bukan kerana kamu buat haji pada tahun ni saya aku tak buat haji. Ni buat isyarat mai Sudan. Ada orang buat isyarat kan. Baik. Wa ankaral mubarrid isti'malahu. Wa ankaral mubarrid isti'malahu. Jadi mubarrid dia ingkarkan isti'mal laula ni. Isti'mal laula ni menjarkan domir. Menjarkan domir ni. Laulahu, laulaka, laulaya. Dia kata wa hadzal bait wa nahwu hujjatun li Sibawayh alaihi. Dan bait yang disebut tadi ni merupakan dan seumpamanya hujah bagi Sibawayh ke atas mubarrid. Sebab dia ingkar orang Arab guna macam tu. Orang Arab guna laula, dia jarkan domir mutasil laula ya, laulaka, laulahu. Faham? Sibawayh kata apa ni, maknanya orang Arab gunalah. Jadi mubarrid ingkar. Jadi bait ni jadi hujah bagi Sibawayh ke atas mubarrid. Cuma wal aksal fil arabiyah laula ana. Laula anta, laulahu. Qala Allah Ta'ala laula antum lakunna mu'minin. Al-Quran. Wa tanqasimul huruf al-madhkurah ila ma wudi'a ila harfin wahid. Ni ana sebut tadilah, ada yang sebut ada yang satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf dan paling banyak sekali empat huruf. Wa tanqasimu, anda baca jelah yang ni. Dan wa tanqasimul huruf al-madhkurah ila ma wudi'a ala harfin wahid wa huwa khamsah, al-ba wal lam wal kaf wal waw wat ta. Wa ma wudi'a ala harfin, apa yang dikhususkan atas dua huruf, wa huwa arba'ah min an fi mud. Wa ma wudi'a ala salasati ahruf wa huwa salasah ila ala munzu. Wa ma wudi'a ala arba'atin wa huwa hatta khasatan. Jadi dia tak kira lah la'alla, sebab la'alla tu dia dah isqatkan, dia dah gugurkan. Wa tanqasimu aidan al huruf al mazkurah tu yang disebut ni berapa belah? 14 huruf yang disebut tu terbahagi juga kepada ma yajurru zahir, kepada huruf yang menjarkan isim zahir saja, dunal mutmar, tidak isim dhamir. Wa huwa sab'ah, ada 7 huruf yang hanya menjarkan isim zahir, tidak menjarkan isim dhamir. Wa huwa al waw wa ta wa mud wa munzu wa hatta wal kaf wa rubba. Ada 7 ni menjarkan isim zahir sahaja, tidak menjarkan isim dhamir. Wa ma yajurru zahir wal mutmar, dan terbahagi, maknanya huruf-huruf ni terbagi dua, ada yang menjarkan isim zahir saja dan ada yang menjarkan isim zahir dan juga isim dhamir. Jadi yang menjarkan isim zahir 7 dan baki lagi 7 kesemuanya menjarkan isim zahir dan juga isim dhamir. Wa huwal bawaqi. Summa alladhi la yajurru illa zahir yanqasimu ila ma la yajurru illa zaman. Summa alladhi, kemudian huruf yang tidak menjarkan kecuali isim zahir. Ada 7 tadi kan, yang dia tidak menjarkan kecuali isim zahir. Waw, ta, mud, mundu, hatta, kaf dengan rubba. Terbahagi pula kepada ila ma la yajru illa zaman. Terbahagi pula kepada yang menjarkan isim zaman sahaja. Ma la yajru illa zaman. Dia tidak menjarkan kecuali isim yang menunjukkan kecuali isim yang yadullu ala zaman. Wa huwa mud wa munzu. Taqulu ma ra'aitu mud yaumain. Au mud yaumil jumu'ah. Ni faham?
Wa ma la yajru illa nakirat. Dan huruf yang tidak menjarkan kecuali nakirat. Wa huwa rubba. Taqulu rubba rajulin salihin laqituhu. Contohnya. Wa ma la yajru illa lafzul jalalah. Wa qad yujarru lafzur rabbi mudhafan ila al-ka'bah. Wa qad yujarru lafzur rahman. Wa qad yajru lafzur rahman. Wa hiya ta. Qala Allah Ta'ala wa tallahi la akidanna asnamakum tallahi laqad atharakallahu alaina wa huwa katsir. Wa qalu tarabbil ka'bah. Dalam kitab ni la tarabbal ka'bah. Betul kan, la tarabbil ka'bah. La af'alanna kadza wa huwa qalil. Wa qalu tarrahman la af'alanna kadza wa huwa aqall wa ma yajru kullu zahirin wa huwa al-baqi. Jadi mudahnya secara khulasahnya apa ni ma yajru ismu zahir tu, ma yajurru ismu zahir faqat ada 7 kan, terbahagi kepada ma la yajur. Kita ikut dia lah, mudah. Ma la yajur illa zaman, ataupun ma yadullu ala zaman. Ma yadullu ala zaman. Ma la yajurru illa an-nakirat. Betul? Bagi? Ma la yajurru illa zaman, ma la yajurru illa an-nakirat, ma la yajur illa ma la yajurru illa lafza al-jalalah. Al-jalalah yakni mud dan mundu. Ma la yajur illa nakira rubba. Kemudian wa sallallahu Muhammad ma la yajur illa lafzul jalalah. Apa yang tidak menjarkan kecuali lafzul jalalah, tapi terkadang dia menjarkan lafaz rubba. Hal keadaan lafaz rubba tu diidhafatkan kepada Kaabah. Dan terkadang dia menjarkan lafzul rahman. Tar-rahman itu huruf ta. Sini huruf ta. Tallahi. Tallahi. Kan? Tallahi la akidanna asnamakum. Tar-rahman. Ta Rabbi al-Ka'bah. Ini terkadang ni ma la yajur illa lafzul jalalah, tapi terkadang dia menjarkan lafaz ar-Rahman, terkadang menjarkan lafaz ar-Rabb. Hal keadaan Rabb ni diidhafatkan kepada Kaabah. Ma la yajur illa lafzul jalalah wa qad yajuru lafzur rabbi lafzur rabbi mudhafan ila Ka'bah wa qad yajuru lafzur rahman wa hiya ta. Qala Allah Ta'ala wa tallahi la akidanna asnamakum tallahi laqad atharakallahu alaina wa huwa katsir. Ini banyaklah. Apa ni dia menjarkan lafzul jalalah banyak. Wa qalu tara bil Ka'bah la af'alanna kadza wa huwa qalil. Dia menjarkan Rabb, hal keadaan dia diidhafatkan kepada Kaabah sedikit. Wa qalu, dan kata orang Arab tar-rahman la af'alanna kadza, ini lebih sedikit. Tadi sedikit, yang ini lebih sedikit. Nak banding dengan tarabil Kaabah. Dan wa ma yajuru kulla zahir. Ma yajuru kulla zahir. Yang ni yang berbaki 1 2 3 4, ada lagi 3 apa dah? Al-kaf. Betul? Ha? Hatta dengan wow. Dan yang berbaki 3 tu kaf, hatta, nawa, dia menjarkan semua isim zahir. Yang ni dia hanya menjarkan apa yang menunjukkan atas zaman.
Munzu Ramadan. Ramadan kan menunjuk pada masa kan, zaman. Ataupun mud yaumain, mud yaumil jumu'ah. Ruba dia hanya menjarkan isim nakirah. Ruba rajulin salihin. Dan yang ketiga atta, yakni ma la yajur illa lafzul jalalah. Dia hanya menjarkan lafzul jalalah, cuma terkadang dia menjarkan lafaz rabb hal keadaan rabb itu diidhafahkan kepada Kaabah dan penggunaan dia sedikit. Dan terkadang dia menjarkan lafaz ar-Rahman dan penggunaan dia lebih sedikit lagi daripada penggunaan dia menjarkan rabb. Lepas tu yang berbaki itu yajur kullah zahir. Dia menjarkan semua isim zahir. Dia tak ada tertentu dengan isim zahir yang dia tak khusus dengan isim zahir yang tertentu. Macam yang tiga ni. Au bi idhafatin. Habis. Jadi sini dah settle, tinggal satu lagi majrur bil mudhaf. Berapa jam ni? Sejam dah. 40 minit. 40 minit. Padam. Sikit kita cuba masuk sebahagian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Padam semua. Al-idhafah. Al-idhafah. Idhafah ada dua. Idhafah terbahagi kepada dua. Ada yang dikenali ataupun disebut dengan idhafah mahdhah. Idhafah mahdhah disebut juga dengan idhafah hakikiyah dan disebut juga dengan idhafah maknawiyah. Sebahagian kitab sebut idhafah mahdhah. Kalau tengok dalam Ibnu Aqil dalam syarah disebut idhafah mahdhah, idhafah ghairu mahdhah. Lawan dia. Setengah kitab sebut idhafah hakikiyah. Awalnya idhafah majaziyah ataupun ghair hakikiyah. Ada yang sebut idhafah, setengah kitab sebut idhafah maknawiyah. Lawannya idhafah lafziyah. Sama aja. Nama aja lain sebab iktibar dia berbeza. Itu sahaja. Tapi yang sama, mahdhah, hakikiyah, maknawiyah. Boleh faham? Yang kita selalu duk mengaji yang ni idhafah mahdhah ataupun kita kata idhafah hakikiyah ataupun idhafah maknawiyah. Yallati takunu ala
takdiri harfi al-jar. Ini idhafah maknawiyah ataupun mahdah ataupun hakikiyah. Yaitu idhafah yang adalah ia atas takdirkan huruf jar. Kita idhafatkan. Idhafat ni dhammu kalimatin ataupun dhammu ismin ila dhammu ismin lismin. Dhammu ismin lismin ismin akhar ala takdiri harfi jarrin bainahuma. Idhafah ni kita menggabungkan satu isim kepada satu isim yang lain atas takdirkan huruf jar antara kedua-dua isim tersebut. Contoh, kitabu satu isim tambah zaidin. Kitab asal satu isim, zaid satu isim. Kemudian kita gabungkan dua kalimat tu jadi satu kalimat. Kitabu zaidin. Makna dia apa? Kitabun li zaidin. Kita ada takdirkan huruf jar tengah-tengah. Kitabun li zaidin. Lepas tu cakap dhammu ismin lismin akhar ala takdir harfi jar bainahuma. Tapi ditakdirkan dah, tak nampak. Faham tak? Ada dhabit dia, nanti kita akan sebut. Babu sajin. Sajin ni tak silap kayu jati. Hadza babu sajin. Hadza babu sajin. Asal bab satu kalimat, sajun satu kalimat. Kemudian kita kampuhkan dua tu. Kita gabungkan jadi babu sajin. Tapi di atas makna apa? Kita takdirkan huruf jar apa? Min. Yakni hadza babun min sajin. Saumun lepas tu Ramadhanu. Lepas tu kita idhafatkan saumu Ramadan. Qiyamun lailun. Lepas tu kita idhafatkan qiyamu lail. Maksud dia apa? Qiyamun fil lail. Ada takdirkan huruf jar. Saumun fi Ramadan. Ada takdirkan huruf jar di antara dua isim tersebut. Jadi idhafah mahdah ataupun idhafah hakikiyah atau idhafah maknawiyah, iaitu idhafat yang mana ada padanya takdir huruf jar. Idhafat yang ada pada kedua-dua isim yang diidhafatkan tu, yang dikampuhkan, yang digabungkan tu ada takdir huruf jar. Dan terkadang takdir huruf jar tu lam, terkadang min, dan terkadang fi. Yang pertama ala takdiri min idza kana al-mudhafu ilaihi idza kana al-mudhafu ala takdir min idza kana al-mudhafu juz'an
minal mudhafi ilaih. Ni dobit nak kenal dia. Dobit nak kenal idhafat ala makna min, sekiranya mudhaf tu merupakan satu juzuk daripada mudhaf ilaih. Contoh, hadza khatamu hadidin. Khatam mudhaf, hadid mudhafun ilaih. Faham? Jadi khatam, tengok ni, khatam satu juzuk daripada hadid, bukan hadid daripada khatam. Betul tak? Mudhaf satu juzuk daripada hadid. Jadi kalau mudhaf juz'an minal mudhaf ilaih, maka waktu ni ada takdir min. Hadza khatamun min hadid. Boleh cakap macam tu, ataupun hadza khatamu hadidin. Jadi dobit dia nak kenal idhafat dengan makna min ke, atau idhafat dengan makna fi ke. Nak kenal idhafat dengan makna min sekiranya mudhaf merupakan satu juzuk daripada mudhaf ilaih. Contoh yang lain ni, babu sajin, hadza babu sajin, ai hadza babun min sajin. Yani pintu daripada kayu jati. Maksudnya pintu ni sebahagian daripada kayu jati. Ada kerusi daripada kayu jati? Tak. Jadi dia lebih umum. Yang kedua, ada takdir, ala takdiri, ala takdiri fi. Idza kana al-mudhafu ilaihi zarfan lil mudhaf. Yang kedua adalah takdiri fi. Idhafat atas takdir fi apabila mudhaf ilaih dia jadi zaraf, dia jadi bekas ataupun jadi tempat yang berlakunya mudhaf. Tempat ataupun masa berlakunya mudhaf. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyam berlaku bila? Fil lail. Jadi qiyam ni mudhaf, lail ni zaraf. Faham? Masa. Qiyam tu berlaku pada waktu malam. Jadi mudhaf ilaih dia jadi zaraf. Dia jadi masa bagi qiyam. Begitu juga siyam Ramadan. Jadi siyam puasa hadas itu berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi mudhafun ilaih itu dia jadi zaraf bagi mudhaf. Waktu tu Abu Salah Sayyidina Ahmad idhafat dengan makna fi. Idhafat dengan makna fi. Dan yang ketiga ala takdiri alam. Ala takdiri alam fi ghairi zalika. Kalau tak boleh dengan makna fi, tak boleh dengan makna min, maka dia idhafat dengan makna lam. Selain daripada ni, selain dengan makna min dengan makna fi, adalah dengan makna lam. Baik. Qala al-musannif rahimahullah au bi idafati ismin ala makna lam. Ini sambung daripada matan tadi, babun yukhfadul ismu imma bi harfin mushtarak au mukhtassin bil zahir au bi idafati ismin ala makna lam, ataupun dengan diidafatkan isim, diidafatkan isim kepada isim yang lain ala makna lam, di atas makna lam.
ka ghulami Zaidin. Ai ghulam li Zaid. Faham tak? Ghulam li Zaid. Dan idafat dengan makna lam, terkadang lam tu lil milki, terkadang lam tu lil ikhtisas, terkadang lam tu lil istighraq. Faham? Contohnya babu sajin. Istihqaq ataupun istihqaq. Istighraq tu boleh alif lam. Al ataupun istihqaq, sama ada lam tu lil milki. Contohnya babu Zaidin, ai babun li Zaid. Ini bab pintu tu milik Zaid. Ataupun babul bait, yani babun yang makhsusun lil bait, yang tertentu dengan rumah. Ataupun istihqaq. Contoh dia apa? Alhamdulillah, nak bagi contoh idafat. Hamdullah. Hamdullah. Idafat ai hamdun lillah. Ai hamdun yang mustahaqqun lillah. Yang selayaknya berhak bagi Allah. Au min, yani au ala makna min, ka khatami hadidin, khatamin hadid. Au fi, au ala makna fi, ka makril lail, ai makrun fil lail. Wa tusamma ma'nawiyah. Wa tusamma ma'nawiyah, dinamakan juga mahdah. Tengoklah Ibnu Aqil sebut mahdah. Ada sebut kitab lain sebut hakikiyah. Lawan dia majaziyah. Mahdah lawan dia ghairu mahdah. Lepas tu ma'nawiyah lawan dia lafziyah. Benda sama je lah. Semua nama berbeza tu sebab i'tibar ya lain-lain, berbeza. Berbeza i'tibar, bagi nama pun berbeza. Wa tusamma ma'nawiyan, ma'nawiyatan. Dinamakan idafah ni idafat ma'nawiyah. Li'annaha, sebab idafat ni lit ta'rif awi takhsis. Sebab idafat ni dia bagi faedah ta'rif ataupun bagi faedah takhsis. Faham? Bagi faedah ta'rif jika diidafatkan kepada isim ma'rifah. Bagi faedah takhsis kalau diidafatkan kepada isim nakirah. Ni faham? Jadi kita sebut tu nakirah tinggi sekali. Lepas tu takhsis ni tengah-tengah. Lepas tu ma'rifah. Sana? Apa dia? Nakirah bawah sekali. Nakirah bawah sekali, lepas tu takhsis, lepas tu makrifah. Contohnya baitun. Baitun nakirah. Rumah. Baitun rumah. Tapi macam-macam, rumah besar, rumah kecil, macam-macam rumah flat. Dia agak umum. Lepas tu kita sebut baitun wasi'. Kita khususkan dia, kita datangkan dengan sifat. Faham? Ataupun kita baitu rajulin, rumah seorang lelaki. Tapi di situ maksus. Ataupun kita bukan dia. Dia ataupun baitun wasi', baitun kabir. Dia sebut baitun kabir, maka dah terkeluarlah baitun saghir. Tapi dia tak sampai tahap makrifah lagi. Kalau kita kata baitu Zaidin, khalas. Hanya terkena pada bait Zaid sahaja. Au bi idafatil wasfi ila ma'mulihi. Ini yang kedua, ghairu mahdah. Yang tu ketepikan dulu. Yang tu kita akan masuk mungkin esok, agak susah sikit. Susah sebab jarang dengar. Faham? Baik, qala syarih rahimahullah, lamma faragtu min dzikril majrur bil harfi syara'tu fi dzikril majrur bil idafah wa qassamtuhu ila qismain. Tak kala aku selesai daripada menyebut majrur dengan huruf, aku mula sebutkan pula majrur dengan sebab idafah, dan aku bahagikannya kepada dua bahagian. Ahaduhuma alla yakunal mudhaf sifatan wal mudhaf ilaihi ma'mulan laha. Yang pertama, mudhaf bukan sifat, mudhaf ilaih bukan ma'mul bagi sifat.
Seperti kita duk mengaji ni lah. Seperti ghulam Zaid, ghulamu Zaidin. Ghulam sifat ke? Bukan kan? Zaidin ni jadi ma'mul bagi ghulam ke? Bukan. Sebab ingat isim sifat, isim wasaf, kadang dia ada ma'mul dia. Zaidun musafirun abuhu. Musafir ni isim wasaf kan? Isim fa'il. Musafirun. I'rab abuhu apa? Fa'il bagi musafir. Ini jadi apa? Ma'mul bagi musafir. Musafir ni yang merofakkan abuhu. Yang ni dia jadi ma'mul bagi isim wasaf ni amil. Faham? Dia faham? Sekarang ni isim wasaf dia boleh beramal. Jadi dia ada ma'mul dia. Sekarang ni dalam contoh ni abuhu ma'mul bagi isim wasaf ni musafir. Okay. Jadi dia sebut situ yang pertama alla yakunal mudhaf sifatan. Yang pertama mudhaf tu bukan sifat dan mudhaf ilaih itu pula bukan jadi ma'mul bagi sifat tersebut. Bukan jadi ma'mul bagi sifat tersebut. Anda nak bagi contoh yang apa ni? Mudhaf sifat, mudhaf ilaih dia ma'mul bagi sifat tersebut. Contoh dharibu, dharibu Zaidin. Dharib sifat tak? Sifat. Dia mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih. Dia jadi ma'mul bagi dharib. Zaid yang kena pukul. Dharibu Zaidin. Faham? Ini bahagian yang kedua nanti. Idhafah ghairu mahdah nanti. Faham? Okey. Sekarang ni dia bagi contoh ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Ghulam sifat tak? Bukan. Zaid dia ma'mul bagi ghulam tak? Pun bukan. Jadi terkeluar dengan kata dia ahaduhuma alla yakunal mudhaf sifatan wal mudhaf ilaih ma'mulan laha yakhruju min dzalikal qaul ni, daripada perkataan dia ni salah susuar. Terkeluar 3 gambaran. Yang pertama ihdahuma an yantafil amran ma'an. Ternafi kedua-dua perkara sekali bersama-sama. Dua-dua tu ternafi. Apa dia ternafi? Ternafi mudhaf tu sifat dan ternafi mudhaf ilaih itu ma'mul bagi sifat. Seperti ghulam Zaid. Ghulam bukan sifat, Zaid bukan ma'mul bagi ghulam. Boleh faham tak? Ke agak laju? Sekali. Okey. Yang pertama sekarang ni dia sebut dia bahagikan idhafat kepada 2. Yang pertama, idhafat yang pertama alla yakunal mudhaf sifatan wal mudhaf ilaih ma'mulan laha. Ini yang pertama. Hak ni lah hak kita duk mengaji ni. Cuma dia takbirkan tu cara lain. Dia sebut alla yakunal mudhaf sifah. Mudhaf bukan sifat, macam dharib tu sifat. Jadi mudhaf bukan sifat. Wal mudhaf ilaih, selepas dharib itu dia kata dan mudhaf ilaih itu bukan ma'mul bagi sifat. Bukan ma'mul bagi sifat. Ni idhafat yang pertama. Mudhaf bukan sifat, mudhaf ilaih bukan ma'mul bagi sifat. Faham kan? Dia kata bukan ma'mul bagi sifat. Dia faham maknanya mudhaf jadi amil. Wa yakhruju min zalika thalath suwar, dan terkeluar daripada yang tersebut ni 3 gambaran. Gambaran yang pertama an yantafiyal amran, ternafi kedua-dua perkara sekaligus. Maksudnya ternafi mudhaf tu sifat dan ternafi mudhaf ilaih itu ma'mul bagi sifat. Ni faham macam ni? Okey. Ghulamu Zaidin. Ghulam bukan sifat. Zaidin bukan ma'mul bagi ghulam. Faham? Itu maksud ternafi amran. Asaniyah yang kedua,
an yakunal mudhaf sifah, mudhaf sifah, wala yakunul mudhafu ilaihi ma'mulan li tilkas sifah. Seperti katibul qadi ataupun kasib iyalihi. Yang ni pun terkeluar juga. Ini dikira sebagai idhafat maknawiyah. Faham? Yang ni idhafat maknawiyah, ghulam li Zaid. Yang ni pun idhafat maknawiyah lagi. Sebab apa? Sebab idhafat majaziyah ataupun ghairu mahdah, mestilah mudhaf dia sifat, mudhaf ilaih dia ma'mul bagi sifat ni. Adapun contoh ni, mudhaf dia sifat, mudhaf ilaih dia bukan ma'mul bagi sifat. Faham? Adakah dia tulis qadi? Dia tulis katibun lil qadi. Dia penulis bagi seorang qadi. Qadi tu dia ada seorang penulis. Faham tak? Kasibun iyalihi. Yani kasibun li iyalihi. Dia yaksibu iyal ke yaksibul mal? Faham kan? Dia nak dapatkan harta ke untuk keluarga dia ataupun dia dapatkan keluarga dia? Dia dapatkan harta untuk keluarga dia. Nak sangga keluarga dia. Jadi di sini idhafat maknawiyah, bukan idhafat lafziyah. Faham? Idhafat lafziyah ni dia tak bagi makna baru pun. Dia sekadar nak takhfif, nak ringan, nak ringankan sebut. Faham tak? Contohnya, ana daribun Zaidan. Aku akan pukul Zaid. Kemudian dia buang tanwin, dia idhafatkan darib kepada Zaid. Ana daribu Zaidin. Lebih ringan tak daripada yang ni? Lebih ringan. Jadi idhafat ghairu mahdah ataupun lafziyah ataupun majaziyah semata-mata nak takhfif. Ana daribu Zaid. Badal ganti daripada dia cakap ana daribun Zaidan. Jadi ana daribu Zaid. Faham? Jadi terkeluar yang kedua, mudhaf sifat, mudhaf ilaih bukan ma'mul bagi sifat. Ni pun terkeluar juga. Yang ketiga, wasalisu an yakunal mudhafu ilaih ma'mulan lil mudhaf wa laysal mudhaf sifatan. Contoh, darbul lis. Contoh yang ketiga ni terkeluar juga. Di sini contoh yang ketiga ni mudhaf ilaih ma'mul bagi darab. Ma'mul bagi darab, ma'mul bagi mudhaf. Mudhaf ilaih ma'mul bagi mudhaf. Cuma mudhaf bukan sifat. Mudhaf di sini masdar. Darbul lis. Faham tak? Darbul lis. Semua ni terkeluar. Wa hadhil anwa kulluha, semua ni ketiga-tiga yang kita tulis tadi, ghulamu Zaidin, katibul qadi, darbul lis, tiga-tiga tadi tu semuanya dinamakan tusamma al-idhafah fiha al-idhafatan ma'nawiyatan. Semua tu dinamakan idhafah ma'nawiyah. Darbun lilis. Itu dengan makna lam lah. Nampaknya. Wa hadhil anwa kulluha tusamma al-idhafatu fiha idhafatan ma'nawiyatan. Semua yang ketiga-tiga ni dinamakan idhafat padanya idhafat maknawiyah.
Kenapa dinamakan idafat maknawiyah? Wa dzalika kaunuha tusamma idafatan maknawiyah ni li'anna al-idafah ni tufidu amran maknawiyan. Dia memberi faedah memberi faedah amran maknawiyan. Nak sebut macam mana? Amran maknawi. Maksud dia bagi faedah ta'rif. Dia bagi faedah, maksud amran maknawiyan tu dia bagi faedah ta'rif ataupun dia bagi faedah takhsis. Dia bagi faedah ta'rif sekalau diidafatkan kepada makrifah, dan dia bagi faedah takhsis kalau dia idafat kepada nakirah. Jadi dimasukkan dengan amran maknawiyan. Perkara yang berbentuk makna. Idafat tadi tersebut dia bagi faedah yang berbentuk makna. Berbeza dengan idafat lafziyah. Dia tak bagi faedah yang berbentuk makna. Cuma hanya meringankan lafaz. Faham? Wa huwa al-amrul ma'nawi itu at-ta'rif. In kana al-mudhafu ilaih ma'rifatan. Sekiranya mudhaf ilaih itu ma'rifah. Nahu ghulamu Zaidin. Wa takhsis in kana al-mudhafu ilaih nakiratan. Dan bagi faedah takhsis kalau mudhaf ilaih itu nakirah. Ka ghulamu imra'atin. Ka ghulami imra'atin, seperti ghulam seorang perempuan. Jadi masih tak jelas lagi. Ghulam seorang perempuan. Cuma kita tahu sekarang ni ghulam ni bukan ghulam seorang lelaki. Tapi ghulam seorang perempuan. Tapi kalau kita kata ghulam, boleh jadi ghulam seorang lelaki, boleh jadi ghulam seorang perempuan, dia umum. Itu nakirah. Tapi sekarang ni kita idafatkan kepada isim nakirah, dia bagi faedah takhsis. Summa inna hadhil idafah, kemudian idafat ni, maksudnya idafat maknawiyah ni ala salasati aqsam. Dia terbahagi pula atas 3 bahagian. Ahaduha an takuna al-idafah ala makna fi. Wa dzalika kaunul idafah ala makna fi idza kana al-mudhafu ilaih dzarfan lil mudhaf. Idafat dengan makna fi apabila mudhaf ilaih itu jadi zaraf bagi mudhaf. Contoh bal makrul lail. Asani an takuna al-idafah ala makna min wa dzalika kaunul idafah ala makna min tu idza kana al-mudhafu ilaih kullan lil mudhaf. Kullan lil mudhaf. Idafat dengan makna min, idafat dengan makna min apabila mudhaf ilaih itu jadi kul bagi mudhaf. Wa yasihul ikhbaru bihi anhu, dan sah untuk kita buat khabar dengannya dengan mudhaf ilaih itu daripada mudhaf. Faham tak kul? Kul dengan ba. Satu motor itu kita panggil kul. Tapi dia punya juzuk tu kita panggil ba. Sebab satu bahagian daripada kul, daripada semua. Babu sajin. Ni kayu jati tak? Tak silap nak kayu jati. Seingat anak lah. Pintu sajin, maknanya pintu daripada kayu jati. Kayu jati ni Ustaz sama. Boleh ada? In kana al-mudhaf ilaih kullan lil mudhaf. In kana mudhaf ilaih, dia jadi kul. Yalah, ni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia jadi kul bagi mudhaf. Bab ni mudhaf. Dan bab ni dia sebahagian daripada saj. Dia merupakan satu juzuk ataupun sebahagian daripada saj, kayu jati. Sebab kayu jati bukan pintu saja daripada kayu jati. Di sana ada kerusi daripada kayu jati. Di sana ada apa lagi? Mungkin kita kata rumah ke, pondok ke, buat daripada kayu jati. Kaya kan? Jadi bukan pintu sahaja. Jadi ini disebut sebagai kul.
Anda tak tahu nak terjemah apa? Terjemah apa? Terjemah apa ni? Cool. Tak apa dah, ambil dobit yang kita sebut ni lagi mudah. Sekiranya mudhaf satu juzuk daripada mudhaf ilaih. Sekiranya mudhaf satu juzuk daripada mudhaf ilaih. Bab merupakan satu juzuk daripada saj. Faham? Bukannya sajun tu kayu jati juzuk daripada bab. Faham? Khatamu hadid. Khatam dia satu juzuk daripada hadid. Bukan hadid daripada khatam, tapi khatam tu yang daripada hadid. Dia yang satu juzuk daripada hadid. Sebab di sana ada benda lain daripada hadid tapi bukan khatam. Ni faham? Ada benda lain yang daripada hadid tapi bukan khatam. Dan taradhabit dan juga sah untuk buat khabar dengan mudhaf ilaih daripada mudhaf. Maknanya mudhaf jadi mubtada, mudhaf ilaih jadi khabar. Ka khatam hadid. Al-khatam hadid. Al-khatam hadid. Mudhaf jadi mubtada, hadid jadi khabar. Hadid jadi khabar. Al-khatam hadid. Khatam ni besi. Al-babu saj. Pintu ni kayu jati. Faham? Wa yasihu al-ikhbaru bihi bil mudhaf ilaih anhu anil mudhaf. Bi khilafi nahwi yadi zaidin. Bersalahan seumpama yadi zaidin. Nak ni tak boleh buat. Tak boleh nak jadikan Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh nak jadikan mudhaf tu sebagai mubtada. Yadin tu khabar. Al yadu zaid. Tangan tu adalah zaid. Tak boleh. Faham? Fa innahu la yasihu an yukhbara anil yadi bi annaha zaid. Maka tidak sah bahawa dibuat khabar daripada yad. Yad tu jadi mubtada, kita buat khabar dengan zaid. Zaid tu jadi khabar. Dengan bahasanya yad itu adalah zaid, tidak sah. Jadi yadu zaidin tak boleh buat apa ni, bukan dengan mana min, tapi dengan mana lam. Yadun li zaidin. Faham? Asalis antakuna ala makna lam. Antakuna al-idhafah ala makna lam. Wa dhalika kaunul idhafah ala makna lam tu fima baqiya. Pada apa yang berbaki. Maknanya kalau bukan dengan apa ni idhafat tu dengan makna fi, bukan juga dengan makna min, maka idhafat tu dengan makna lam. Contoh nahu qulamu zaidin wa yadu zaidin. Al-qismu sani yang tu kita tinggal dulu. Itu idhafat ghairu mahdhah. Faham? Idhafat ghairu mahdhah. Ataupun disebut majaziyah ataupun lafziyah. Dia cuma saya sebut sikit, ya idhafatus sifah ila idhafah ma'nawiyah, ya idhafatu as-sifah li ma'muliha. Idhafatus sifah li ma'muliha. Teridhafatkan sifat kepada ma'mul bagi sifat tersebut. Teridhafatkan sifat kepada ma'mul bagi sifat tersebut. Sama ada apa ni, nanti kita akan tulis balik. Idhafah isim fa'il ila ma'mulihi, ataupun idhafah isim maf'ul li ma'mulihi, ataupun idhafah as-sifah al-musyabbahah li ma'muliha.
Okey. Jadi tiga ni lah. Sama idafatkan isim fa'il kepada ma'mul dia, ataupun idafatkan isim maf'ul kepada ma'mulnya, ataupun idafat sifat musyabah kepada ma'mulnya. Yang ni dia tak bagi faedah ta'rif. Faham? Yang ni dia tidak bagi faedah ta'rif seperti mana idafat ma'nawiyah. Ni faham? Cuma nak sebut dulu dah satu. Zaidun rajulun tawilu sya'ri. Apa i'rab tawilu sya'ri? Apa i'rab dah? Sifah bagi rajul. Ni. Zaid. Apa i'rab dah? Tengok. Apa i'rab tawilu sya'ri? Tak benar ni nak iskal kat dulu. Apa i'rab tawilu sya'ri? Nin. Sifat bagi rajul. Sifat bagi rajul. Tak tahu. Sifat bagi rajul. Betul ya, Zimi? Kenapa tak? Kerah apa dah? Tengok. Tawil je bang. Dik. Agak-agak. Ayo. Sifat bagi rajul. Takkid. Boleh kan jadi sifat bagi rajul? Rajul nakirah ke makrifah? Nakirah. Betul? Sifat dia sepatutnya? Boleh ya? Ni nak sebut yang ni. Idafat ni tak gimana takrif. Dia jadi sifat bagi rajul. Faham? Tapi idafat ni dia tak bagi mana makrifah. Dia maksud dia Zaidun rajulun tawilun sya'ruhu. Makna dia lah. Zaidun rajulun tawilun sya'ruhu. Dia jadi sifat bagi rajul. Sebab idafat ni idafat ghairu mahdhah ataupun idafat lafziyah sahaja. Ja'a Zaidun apa i'rab raqib? Apa i'rab raqib? Nak baca macam mana tak buah hari? Nak baca macam mana ni? Sebab kita nak berhabis ni. Nin. Said. Apa i'rab dia? Ulah nak sebut terjadi hal.
Rakibas sayyarah. Hal keadaannya rakibas sayyarah. Boleh tak jadi hal? Kenapa boleh jadi hal? Bukankah hal tu wala yakunu illa nakiratan? Tak? Jadi di sini ada alif lam. Sama macam tadi ya. Idhofat di sini idhofat lafziyah. Idhofat lafziyah. Dia tak bagi makna, tak bagi makna ta'rif. Kalau bagi makna ta'rif tak dia jadi hal lah. Faham tak? Sebab hal nakirah. Ni faham? Jadi jaa Zaidun rakiban as-sayyarah. Jaa Zaidun, hal keadaan dia rakiban, akan as-sayyarah. Faham? Tapi nak takhfifkan jaa Zaidun rakibas sayyarah. Makna dia ni, jaa Zaidun rakiban as-sayyarah. Secara terperinci lagi kita akan masuk nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.